Latihan 2, Mid-Sem bahagian A. Pertama, mana antara berikut adalah definisi perakhiran yang paling tepat? D. Mengenal pasti, merekod dan menyampaikan maklumat keuangan mengenai entiti ekonomi yang boleh dikenal pasti. 2. Manakah di antara berikut bukan salah satu daripada 3 aktiviti yang termasuk dalam definisi perakaunan? D. Pengoperasian. 3. Manakah antara berikut adalah pengguna maklumat perakaunan keuangan? D. Semua di atas. 4. Manakah di antara berikut bukan ciri-ciri sebuah syarikat? A. Jika sebuah syarikat tidak dapat membayar hutangnya, pemberi pinjaman boleh mengambil aset peribadi pemilik untuk memenuhi bayaran. So, ini adalah bukan ciri-ciri sebuah syarikat. 3 bentuk entiti perniagaan adalah pemilikan tunggal, perkongsian dan syarikat. C. 6. Antara tujuan perakaunan adalah D. Menyampaikan maklumat yang membantu pengguna membuat keputusan yang melibatkan persoalan ekonomi sesebuah perniagaan. 7. Berikut adalah kenyataan yang benar tentang andaian prinsip dan kekangan perakaunan kecuali C. Aktiviti ekonomi sesebuah entiti perniagaan boleh digabungkan dengan aktiviti ekonomi pemiliknya bagi tujuan pelaporan. So, ini adalah bukan ya. 8. Berikut adalah objektif penubuhan Institut Perakaunan Malaysia MIA kecuali D. Membangunkan standard perakaunan di Malaysia. 9. Berikut merupakan urus niaga bagi sesebuah perniagaan kecuali A. Menerima tempahan barangan dari pelanggan. 10. Manakah di antara berikut adalah kriteria bagi syarikat berhad? A. Bilangan maksimum ahli ialah 20 orang. Antara perbezaan antara perakaunan keuangan dan perakaunan pengurusan adalah C. Menyediakan laporan adalah berdasarkan piawan perakaunan. 12. Apakah nama badan perakaunan yang berfungsi memberi latihan, pelajaran dan peperiksaan kepada pengamal profesion perakaunan di Malaysia? D. MIA. Aset yang dibawa masuk ke dalam perniagaan akan direkod sebagai modal dan aset yang dikeluarkan untuk kegunaan pemilik akan direkod sebagai ambilan. Apakah andaian perakaunan yang digunapakai dalam situasi ini? C. Entiti berasingan. Apa adalah sumber ekonomi sesebuah perniagaan yang dapat memberi manfaat pada masa depan? D. Aset. 15. Antara contoh liability adalah B. Gaji belum bayar. 16. Belanja. C. Akan mengurangkan aset atau meningkatkan liability sesuatu perniagaan. 17. Apakah kesan ke atas persamaan perakaunan apabila menerima tunai dari pelanggan yang berhutang? D. Tiada kesan. 18. Penerimaan tunai dari pihak bank sebagai pinjaman akan A. Menambahkan liability. 19. Antara item yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan keuangan adalah, soalan ni adalah soalan free ya sebab ada beberapa jawapan. So, kita skip soalan ni. 20. Kitaran perakaunan adalah B. Iaitu sumber, kepada jena, kepada ledger, kepada imbangan duga, kepada pelarasan, kepada imbangan duga telaras. 21. Jika sesebuah perniagaan mengalami peningkatan dalam liability sebanyak 75,000 dan penurunan di dalam equity pemilik sebanyak 30,000 dalam satu tempoh yang sama, maka aset pula perlu meningkat 45,000. Catatan kredit pada Journal Am mungkin menunjukkan B. Penurunan dalam aset dan peningkatan dalam liability. Mimi Berhad menyediakan perkhidmatan mengandam pengantin telah membil
pelanggan sebanyak 2,500 di atas perkhidmatan yang telah diberikan. Urus niaga ini menyebabkan D, B dan C. Aset meningkat 2,500, equity pemilik meningkat 2,500. 24. Pada 1 September 2017, baki awal akaun tunai adalah 22,590. Sepanjang bulan September, syarikat telah menerima tunai dari perkhidmatan yang diberikan sebanyak 15,200. Pada 30 September 2017, akaun tunai menunjukkan baki sebanyak 17,200. Tentukan jumlah bayaran tunai sepanjang bulan September. C. 20,590. 25. Harisah Enterprise membeli bahan bekalan dari pembekalnya yang bernama Aelina secara hutang. Sepanjang bulan Ogos 2017, Harisah membuat belian bekalan berjumlah 7,500. Dia juga telah membuat bayaran sebanyak 12,000 kepada Aelina. Baki awal akaun belum bayar berjumlah 7,200. Tentukan baki akhir akaun belum bayar. B. 2,700.